Maksudnya diri kita yang menyuruh kepada kejahatan. Tanpa kita sedari, diri kita menyuruh kita kepada riak. Tanpa kita sedari, diri kita membelenggu kita dengan cinta dunia. Tanpa kita sedari, diri kita dari mengikat kita dengan sifat bakhil, sifat amat sayangkan harta, dan takut untuk bersedekah, takut untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat nafsu amarah yang ada pada diri semua orang manusia. Jadi nas daripada Al-Quran menyatakan semua manusia memiliki nafsu yang amat menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali manusia yang dirahmati Allah. Jadi daripada ayat itu kita dapat faham kepentingan rahmat Allah. Maksudnya semua orang ingin mencapai kepada nafsu yang baik, yang diistilahkan di dalam Al-Quran sebagai nafsu mutmainnah. Tapi sekiranya kita tanya, bagaimanakah cara untuk seseorang dari dikurniakan dengan nafsu yang baik tersebut? Maka nas Quran menyatakan bahawa manusia yang selamat daripada nafsu amarah ialah manusia yang dirahmati Allah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok setengah manusia dia mempunyai kelakuan yang tidak baik. Apabila dia pergi umrah ataupun dia pergi haji, apabila dia balik ke tanah air, perangai berubah. Jadi kita tanya, kenapa perangai berubah tadi? Kerana dia pergi ke tempat rahmat, kerana Mekah, Madinah, dan tempat-tempat ibadat tersebut, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dan menempah Allah di tempat tersebut. Dan apabila dia berada di tempat rahmat selama seminggu ataupun 2 minggu, maka nafsu amarahnya tadi berubah. Nafsu amarahnya berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Jadi apabila dia balik ke Malaysia, dia kena menyambung pencarian rahmat tersebut di tempat-tempat yang seterusnya, supaya dia terus berubah menjadi baik. Tapi sekiranya dia balik ke Malaysia, dia tidak mencari tempat rahmat, menyambung agar dia tadi dikurniakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatiri setelah sebulan balik, setelah 2 bulan, 3 bulan, tahun pulang daripada tanah haram, maka kita akan dapati diri kita kembali kepada keadaan asal. Jadi kita berubah sama seperti sebelum menunaikan haji dan umrah. Dan kita dapat rasa perubahan tersebut berlaku sementara. Dan perubahan tadi betul, kan manusia berubah apabila pergi ke tempat-tempat rahmat, tanah haram dan sebagainya. Itu berlaku kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luas. Rahmat yang amat banyak diturunkan di Kaabah, diturunkan di Masjid Nabawi, dan diturunkan di Baitul Maqdis dan sebagainya. Itu adalah tempat rahmat. Jadi soalan untuk kita berpindah seluruh dunia Islam, berpindah tinggal di tanah haram, tak boleh digambarkan. Macam-macam kita semua nak duduk di tanah haram. Ditanya kenapa semua nak duduk di tanah haram? Sebab kita nakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nakkan diri kita tadi berubah menjadi baik. Nakkan diri kita tadi dikurniakan dengan nafsu mutmainnah yang baik. Jadi sekarang untuk semua umat Islam daripada seluruh dunia yang berhijrah, pindah duduk di Mekah dan Madinah, kerana nakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka amat susah. Maksudnya akan dikatakan agama Islam adalah agama yang amat menyusahkan. Maksudnya untuk penganutnya mengamalkan agama, dia kena meninggalkan negara. Untuk penganutnya mengubah diri yang menjadi seorang Muslim yang baik, dia kena meninggalkan negara. Jadi perkara tersebut amat susah dan tidak boleh digambarkan dalam agama Islam, kerana dia tidak bertepatan dengan nas-nas yang menyatakan bahawa agama Islam tadi adalah agama yang mudah. Jadi bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut? Kita perlu kepada rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kita amat perlu. Dan zaman sekarang kita dapat tengok keadaan lebih mendesak. Sebab anak-anak kita dalam keadaan yang tidak terkawal. Maksudnya ada televisyen 24 jam yang tak berhenti, ada internet 24 jam yang tak berhenti. Lepas tu keadaan di sekolah yang tidak terkawal, keadaan di universiti yang tidak terkawal. Dan kita ibu bapa pun tak boleh nak kawal. Kan sebab kita boleh menjaga anak semasa mereka berada di dalam rumah. Dan di depan mata kita itu kita boleh jaga. Tapi bila dia keluar, dia pergi ke sekolah, dia pergi ke pusat pengajian, dia duduk di rumah kawan-kawan, itu tak dapat kita jaga lagi dah. Jadi sekarang ni kita kena maklum bahawa agama Islam dia mestilah mempunyai penyelesaian, dan mestilah ada cara bagaimana nak menyelesaikan segala masalah yang akan yang sedang berlaku dan akan datang.
Dan kita maklum Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang jadi sekarang. Dan dia mengetahui apa yang akan datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Dan dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, dia menurunkan agama Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai kepada hari ini, agama Islam tersebut sesuai diamalkan. Jadi dia mestilah ada penyelesaian. Macam-macam cara untuk umat Islam tadi dikurniakan dengan rahmat walaupun tidak duduk di Mekah dan Madinah. Mesti ada cara untuk umat Islam tadi dapat membaiki dirinya dan untuk membersihkan nafsunya walaupun tidak berada di Mekah dan Madinah. Dan kita maklum Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan agama tersebut susah. Bahkan agama Islam boleh diamalkan walau di mana saja kita berada. Jadi daripada hadis yang kita baca tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa rahmatullahi ala khulafai. Ini kan daripada Rasulullah SAW. Sekiranya kita ingin dikurniakan dengan rahmat, selain daripada kita menghadiri masjid, selain daripada kita membaca Al-Quran, selain daripada kita solat, selain daripada kita pergi haji dan umrah, untuk kita dikurniakan dengan rahmat yang berterusan dan rahmat yang amat kuat sekali, maka Nabi SAW bersabda, rahmatullahi ala khulafai. Sesungguhnya rahmat Allah yang amat banyak diturunkan ke atas khalifahku. Maka Nabi kata, aku mempunyai khalifah yang Nabi istilahkan sebagai al-ulama warasatul anbiya, manusia yang dikurniakan dengan ilmu. Mereka ialah pewaris Rasulullah SAW. Jadi pewaris Rasulullah ini bertebaran di seluruh dunia. Dan Nabi berkata, rahmatullahi ala khulafai. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada khalifah. Jadi sekarang ini kita sekali beranggapan rahmat turun mengikut masa seperti bulan Ramadan terus. Dan kita juga mempunyai pengetahuan dan bahawa rahmat turun berkaitan dengan tempat seperti masjid, tanah haram, Mekah dan sebagainya. Cuma satu lagi rahmat yang wujud, yang amat dekat dan amat kuat berada di sisi kita, yaitu rahmat yang ada pada manusia. Maksud sekarang ini walaupun 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, 2 juta orang, 20 juta orang, walaupun semua namanya manusia, jadi penyisikan sebagai manusia, makhluk yang berakal, makhluk yang boleh berfikir. Cuma kita kena yakinlah bahawa Nabi SAW bersabda, ada 1 juta orang, salah seorang daripada mereka ialah tempat turunnya rahmat Allah. Manusia ialah tempat turunnya rahmat yang paling kuat sekali. Maka sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utuskan kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan diri Nabi itu ialah rahmat kepada seluruh alam. Dan apabila sahabat radhiyallahu anhum mendekati baginda sallallahu alaihi wasallam, solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan Nabi SAW, makan bersama-sama baginda SAW, beberapa tahun, beberapa tempoh masa, beberapa hari, beberapa jam, beberapa detik, maka mereka akan mendapat rahmat daripada Rasulullah SAW. Apabila dia mendapat rahmat daripada Rasulullah SAW, maka diri mereka akan berubah. Diri mana-mana manusia yang dekat kepada diri Rasulullah SAW, dirinya akan berubah. Tanpa dia sedar, roh akan berubah. Dari roh yang amat menyuruh kepada kejahatan, roh saya akan berubah sedikit demi sedikit berubah menjadi roh yang menyuruh kepada kebaikan. Daripada diri kita tak suka membaca Quran, jangan berubah menjadi suka membaca Quran. Daripada tak suka mengingati Allah, jangan suka kepada mengingati Allah. Daripada diri kita jadi suka tengok benda-benda yang tak ada faedah, dia akan berubah. Jadi itu ialah rahmat yang paling agung Nabi Muhammad SAW. Suatu apabila kita, kalau semua sahabat-sahabat itu, dia mesti berada bersama-sama dengan Nabi. Suatu Nabi kata, siapa yang tinggal solat jemaah bersama-sama, maka dia seorang munafik. Dan siapa yang tinggal pergi perang bersama-sama, maka mereka akan dipulaukan oleh sahabat. Kerana kepentingan bersama-sama dengan Rasulullah. Kenapa perlu bersama-sama? Sebab Rasulullah adalah tempat turunnya rahmat. Dan rahmat Allah Ta'ala berada di atas Rasulullah SAW. Jadi apabila Rasulullah wafat, itulah soalan yang timbul. Kerana apabila Rasulullah wafat, adakah kita dizalimi? Adakah kita tadi telah terlepas peluang tersebut? Kerana adakah kita tak dapat lagi dah Nabi kurniakan dengan rahmat? Kerana Rasulullah SAW
maka Nabi SAW memberitahu dalam hadisnya, rahmatullahi ala khulafai. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke atas khalifah-khalifah itu. Jadi kerja kita ialah mencari khalifah-khalifah Rasulullah SAW yang ada pada hari ini di muka dunia. Kita kena pergi duduk bersama-sama dengan dia, berguru dengan dia, bersahabat dengan dia, sampai rahmat tadi boleh dipindahkan kepada diri kita. Rahmat yang turun ke atas khalifah-khalifah Rasulullah itu dipindahkan kepada diri kita, dan kita akan dapati diri kita berubah kan, daripada sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita akan berubah sedikit-sedikit menjadi bertukar kepada sifat-sifat yang baik, istilahkan sebagai sifat mahmudah. Dan itu nak daripada Rasulullah SAW menceritakan kepentingan khalifah-khalifah Rasulullah, iaitu tempat turunnya rahmat. Dan sekarang kita tanya, kenapa perlu sangat rahmat tersebut? Kerana rahmat tadilah yang akan membaiki diri kita, dan rahmat tadilah yang akan mengeluarkan diri kita daripada nafsu amarah yang amat jahat, yang amat menyuruh kepada kejahatan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita bersama-sama dengan khalifah-khalifah Rasulullah, kerana mereka ialah tempat turunnya rahmat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan mengikut masa, seperti Ramadan, seperti hari Jumaat, seperti malam Jumaat. Dan rahmat Allah diturunkan mengikut tempat, seperti tanah haram, Baitul Maqdis, tempat-tempat tertentu. Dan yang paling penting sekali adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada manusia. Cuma itu adalah masalah kita sekarang, masalah umat manusia. Kita tengok manusia itu semuanya sama. Kita tengok orang itu pun manusia, yang ini pun manusia. Jadi kita kata, kenapa engkau lebih daripada aku? Kenapa engkau tempat turunnya rahmat, aku bukan tempat turunnya rahmat? Itu ialah masalah hasad dengki. Itulah masalah yang berlaku sama di zaman Rasulullah SAW. Semua manusia, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, yang mengkritik Rasulullah SAW ialah kerana dia berkata, engkau manusia, aku pun manusia. Tidaklah kamu melainkan manusia seperti aku. Dan tidaklah kamu melainkan manusia yang dilahirkan seperti aku juga. Kenapa kamu lebih? Kenapa aku kurang? Kenapa aku kena mengikut kamu? Kenapa kamu diturun ke rahmat? Kenapa aku tidak diturun ke rahmat? Itulah masalah manusia sepanjang zaman. Maksudnya dia tak boleh mengakui dan dia tak boleh mengiktiraf kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Apabila kita boleh merendahkan diri dan kita boleh mengiktiraf dan mengakui kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang, baru kita boleh mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kata saya pun hebat, saya pun manusia yang dah cukup sempurna, kenapa saya perlu mencari khalifah Rasulullah? Maka masa diri dah tak dapat. Sebab cara pertama untuk mengamalkan agama Islam ialah merendah diri. Apabila diuji kan makhluk-makhluk di awal penciptaan Adam, diuji malaikat dan jin untuk tunduk kepada Nabi Adam, maka yang boleh tunduk dan merendah diri ialah malaikat dan jin. Ada pun makhluk yang lain seperti iblis dan sebagainya, disebabkan dia merasa ada kelebihan, maksudnya dia tak boleh mengakui, dia tak boleh mengiktiraf kurniaan Allah kepada Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam tadi umurnya baru, walaupun Nabi Adam tadi baru diciptakan, dan dia diciptakan daripada tanah pun, tapi dia tak boleh mengakui kurniaan Allah. Allah Ta'ala mengurniakan kurniaan yang amat banyak, rahmat yang amat banyak, ilmu yang amat banyak kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia tak boleh mengakui. Bila tak boleh mengakui kurniaan Allah kepada manusia yang lain, maka tak dapat dalam rahmat tadi. Jadi sama juga kita hari ini. Manusia kita hari ini, walaupun kita kata semua kita ni manusia, dan walaupun kita kata semua ni ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena yakin ada manusia yang diistilahkan sebagai khalifah Rasulullah SAW. Manusia-manusia yang membawa rahmat kepada manusia yang lain, manusia-manusia yang menyambung tugas Nabi SAW. Maka kita perlu untuk berguru dan bersahabat dan berdamping dengan mereka agar dikurniakan dengan rahmat tersebut. Kerana rahmat, kita maklum berkaitan dengan manusia, tempat dan masa. Masa kita tahu seperti bulan Ramadan, tempat seperti tanah haram. Cuma satu saja rahmat yang paling besar, iaitu berkaitan dengan manusia. Dan manusia yang membawa rahmat tersebut ialah khalifah-khalifah Nabi SAW. Jadi kepentingan rahmat tadi adalah untuk memelihara diri kita. Macam mana kita nak mengeluarkan diri kita daripada nafsu yang jahat tadi. Dan macam mana kita nak memelihara anak-anak kita. Maksudnya anak-anak kita yang nak
Maksudnya dia nak membesar dengan nafsu yang baik. Maksudnya kita nak bagi dia membesar dengan keadaan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena sentiasa bawa dia ke tempat rahmat. Apabila kita bawa anak-anak kita ke tempat rahmat kepada manusia-manusia yang rahmat turun padanya, maka insya-Allah mereka akan dipelihara. Apabila rahmat Allah ada pada seseorang, maka dia akan dipelihara daripada gangguan iblis dan syaitan dan nafsu iblis, ke nafsu amarah yang amat menyuruh kepada kejahatan tadi, dipelihara dengan rahmat. Maksudnya apabila rahmat Allah berada pada seseorang, Allah akan memelihara. Jadi itu kepentingan. Kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim? Maksud kita menyebut setiap hari Allah pengasih penyayang, kerana rahmat tersebut amat penting. Kerana rahmat tersebut amat penting kepada diri manusia untuk menyelamatkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis ini kita dapat maklumat daripada Rasulullah SAW bahawa sebagaimana rahmat turun pada tempat, sebagaimana rahmat turun pada mata, maka hendaklah kita mengetahui rahmat turun pada manusia, terutama kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disunatkan umat Islam menziarahi orang-orang yang telah dimaklumi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita mengetahui ada di sana kubur seorang syekh, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Abu Hasan Syadzili, maka kita kena pergi menziarah. Maka kita disunatkan menziarahi kubur-kubur Nabi, kubur-kubur kekasih Allah, kerana di situlah tempat rahmat turun. Yang sebagaimana rahmat turun kepada mereka semasa mereka hidup, begitu juga rahmat turun kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Jadi itu tempat-tempat rahmat yang perlu kita sentiasa ada di situ agar kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaiki diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hadis yang terakhir yang disimpulkan menceritakan tentang Khalifah Rasulullah SAW. Jadi mereka bertanya, sahabat di zaman Nabi itu bertanya, wa man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapakah khalifah-khalifah kamu, wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah berkata, allazina yuhyuna sunnati, mereka yang menghidupkan sunnahku. Jadi sekarang kita perlu memahami sedikit tentang apa sunnah. Sunnah bermaksud cara hidup Rasulullah SAW. Jadi sunnah Rasulullah ini diistilahkan sebagai dihidupkan oleh setengah manusia. Sebab hadis dia kata yuhyuna sunnati, manusia yang menghidupkan sunnah. Jadi kita kena faham sunnah tersebut mati. Apabila sunnah tadi mati, maka Allah akan menghantar khalifah Rasulullah menghidupkan sunnah tersebut. Jadi sekarang kita kena cari apakah sunnah Nabi Muhammad yang mati. Maka apakah sunnah yang nak dihidupkan semula oleh kita pada hari ini? Apakah sunnah yang amat penting yang dibawa oleh Nabi SAW? Dan kita maklum kumpulan yang selamat dari neraka Allah Taala diistilahkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi timbul persoalan apakah maksud sunnah dan adakah kita ni ahli sunnah wal jamaah atau kita tidak lagi mencapai golongan tersebut. Jadi untuk memahami masa kebiasaannya kita akan minta lafaz sunnah sendiri. Mana sunnah itu adalah cara hidup Nabi SAW. Jadi kita kena maklum Nabi Muhammad SAW dan semua sahabat-sahabatnya, dia sama seperti kita, kan maksud dibentuk dengan roh dan jasad. Jadi Nabi dia ada dua sunnah. Sunnah yang berkaitan dengan rohnya dan sunnah yang berkaitan dengan jasadnya. Adapun sunnah yang berkaitan dengan jasad itu dapat kita lihat dengan mata kasar, seperti Nabi memakai jubah, yang seperti Nabi memakai serban, seperti Nabi memegang tongkat, seperti Nabi menunaikan solat, dan Nabi berjalan kaki, Nabi itu dipanggil sunnah yang zahir, yang dapat dilihat dengan mata kasar dan diriwayatkan di dalam hadis-hadis dan di dalam buku-buku sejarah. Maksud kita akan baca sejarah Nabi SAW menghadiri perang Badar, sejarah Nabi SAW berada di dalam perang Uhud. Itu dipanggil sejarah Nabi berdakwah, sejarah Nabi berhijrah. Itulah sunnah yang zahir, yang berkaitan dengan jasad bagi Nabi SAW. Cuma yang nak difikirkan ialah sunnah Nabi yang paling penting sekali ialah yang berkaitan dengan rohnya. Maksud sebagaimana jasad Nabi perlu kita ikut. Kita kena ikut perbuatan Nabi. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aytumuni usalli. Kamu naklah sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi maknanya sunnah Nabi perlu diikut. Nabi kata apabila aku sembahyang, kamu kena mengikut aku sembahyang.
Cuma sekarang ini Nabi sebenarnya dia ada jasad seperti kita ada jasad. Dan Nabi SAW juga mempunyai roh. Dan apabila Nabi SAW semayang, apakah sunnah Nabi di dalam solat yang berkaitan dengan rohnya? Adakah kita sudah mengikut sunnah Nabi yang berkaitan dengan rohnya apabila Nabi menunaikan solat? Itulah yang nak dibincangkan maksudnya. Sunnah Nabi SAW ini ada yang baik, yang boleh dilihat, yang boleh diriwayatkan, yang kita boleh baca dalam buku-buku hadis. Cuma satu lagi perkara yang paling penting ialah sunnah Nabi yang berkaitan dengan hatinya, sunnah Nabi yang berkaitan dengan rohnya. Itulah yang dikhawatiri mati. Sebab dalam hadis itu dikata, allazina yuhyuna sunnati. Maksudnya khalifah-khalifah Nabi diutuskan setiap zaman, dibangkitkan setiap zaman, setiap 100 tahun, setiap 100 tahun, setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan khalifah-khalifah di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia Islam Allah akan bangkitkan khalifah untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW yang telah mati. Jadi seperti contoh kita merujuk kepada masalah semayang. Masalah semayang kita kata berkaitan dengan jasad. Maksud kita kena berdiri, kena menghadap kiblat, kita kena menutup aurat, kita kena berdiri dalam saf, kita ada imam dan ada makmum. Jadi kita maklum dari segi zahir semayang kita sah. Maka kita bincang dalam buku fiqh dan syarat-syarat semayang, rukun semayang, itu semua kita kata sah. Maka ulama fiqh menghukumkan sah. Cuma soalan sekarang Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-khalq fa hiya ila al-uqubati asra. Maksudnya Imam Hasan Al-Basri itu maksudnya ulama yang paling besar dari kalangan tabi'in. Dia berkata, setiap semayang yang hati manusia tidak hadir, maksud semayang itu dia berkaitan dengan badan. Maksud badan kita kena menghadap kiblat, badan kita kena rukuk, badan kita kena sujud. Dan semayang juga dia berkaitan dengan lidah. Lidah kita kena membaca Fatihah, lidah kita kena bertakbir, lidah kita kena memberi salam. Cuma dia ada satu lagi perkara yang paling penting di dalam solat, ialah yang berkaitan dengan hati. Maksudnya Imam Hasan Basri dia kata, apabila seseorang solat dan hatinya tidak hadir. Jadi itu istilah yang digunakan oleh Imam Hasan Basri yang diistilahkan sebagai hudurul qalbi. Maka hati kita hadir di dalam semayang. Jadi sebagaimana kita membaca Fatihah, kita beranak-beranak tak pandai kita baca. Maksud dengan lahir kita daripada perut ibu kita kena pergi sekolah, kita kena jumpa ustaz, kita kena jumpa ustazah, kita kena belajar membaca Fatihah sampai sah. Begitu juga dengan semayang. Kerana masalah bila kita dah balik, kita 7 tahun, kita diajar semayang. Maksud kita tak akan pandai semayang, melainkan perlu cikgu mengajarkan kita semayang. Baru kita boleh rukuk dengan betul, baru kita boleh sujud dengan betul. Jadi kita maklum, rukun solat yang berkaitan dengan lidah perlu dipelajari secara khusus seperti Fatihah. Begitu juga rukun solat seperti rukuk, sujud dan sebagainya perlu dipelajari secara khusus agar kita boleh buat dengan betul. Cuma sekarang ini Hasan Basri dia kata, ada satu perkara yang berkaitan dengan semayang. Ada satu perkara yang amat penting yang berkaitan dengan semayang yang diistilahkan sebagai hudurul qalbi. Maksudnya hati mesti hadir di dalam semayang. Dan apabila itu istilah, sebagaimana takbiratul ihram ialah istilah, sebagaimana doa iftitah ialah istilah, sebagaimana tasyahud awal ialah istilah. Itu semua istilah-istilah yang berkaitan dengan ibadat. Maksudnya kita kena belajar. Maksudnya kita kena cari guru, kita kena belajar. Dan sekarang yang satu lagi istilah yang diajarkan oleh Hasan Basri, dia kata, mana-mana semayang yang kita buat, tetapi hati kita tidak hadir di dalam solat tersebut, maka Hasan Basri berkata, fahiya ilal uqubati asra'. Solat yang kita buat itu lebih dekat kepada azab siksaan Allah daripada kepada rahmat Allah. Maka kita semayang ni sepatutnya kita kata kita makin dekat kepada rahmat. Kita semayang sepatutnya kita kata kita makin dekat kepada Allah. Kita semayang sepatutnya kita makin dekat kepada rahmat Allah. Tapi Imam Hasan Basri kata, sekiranya kamu semayang dalam keadaan hati kamu mati, sekiranya kamu semayang dalam keadaan hati kamu tidak hadir bersama-sama kamu di dalam semayang, maka solat yang kamu buat tadi lebih dekat membawa kamu kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mana solat kita tadi itu dibuat dalam keadaan Allah Taala murka kepada diri kita. Jadi
itu sebagai satu contoh sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang dikhawatiri mati. Maka sunnah Nabi yang tidak difikirkan oleh umat Islam. Sunnah Nabi yang tertinggal. Maka kita kata amat penting semayang. Maka semua orang pun datang semayang. Amat penting solat ialah yang agama. Maka kita amat takut meninggalkan solat. Maka kita bersungguh-sungguh kan semain jemaah, semain berjemaah, semain Jumaat, semain tarawih dan sebagainya. Cuma Imam Hasan Basri berkata ada satu sunnah Nabi yang berkaitan dengan semayang yang diistilahkan sebagai hudurul qalbi. Hati kita hadir di dalam semayang. Cuma sekarang pula soalan macam mana pula nak buat ya? Kan macam mana kita nak menghadirkan hati kita di dalam semayang? Bagaimanakah kita nak mengkosongkan diri kita di dalam semayang? Maka itulah kerja-kerja Khalifah Rasulullah SAW. Maka mereka menghidupkan sesuatu sunnah yang telah mati. Maksudnya asalnya Nabi SAW menghidupkan hati sahabat. Maka sahabat yang bilangannya beratus ribu orang tadi kesemuanya apabila solat, hati mereka hidup kan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang solat. Tapi apabila zaman berubah, kan zaman berpindah, zaman bertambah, zaman semakin jauh, maka daripada 100 orang yang solat mungkin ada 2 orang yang hati hidup. Daripada 1000 orang yang solat mungkin ada 10 orang yang hati hidup. Maka sunnah Nabi yang paling penting sekali, iaitu hadir hati bersama-sama Tuhan yang semakin semayang. Sunnah tersebut diistilahkan sebagai mati. Dan kita tengoklah diri kita, maka kita belajar ini tujuan untuk kita mengkaji kan diri kita sendiri, kan kita tengok hati kita berubah. Maka sekiranya daripada semula kita semayang, umur kita 7 tahun, umur kita 10 tahun, umur kita 15 tahun, sekiranya hati kita berubah dan hidup, kan berubah daripada keadaan mula-mula kita semayang, maka itulah tanda hati kita hadir yang bersama-sama kita di dalam solat. Tapi sekiranya kita semayang sekarang, sama seperti keadaan kita solat 10 tahun yang lampau, kan sama seperti kita solat 20 tahun yang lampau, 30 tahun yang lampau, maka kita kena berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW yang paling penting di dalam solat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah berkata, antara kerja Khalifah Rasulullah SAW yang paling penting ialah yuhyuna sunnati, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sunnah yang berkaitan dengan hati itu, sunnah yang duduk di dalam roh manusia. Sebab sunnah itulah yang mati. Adapun sunnah-sunnah yang zahir ini masih lagi dikekalkan. Kan manusia masih lagi menutup aurat, kan azan masih lagi dilakukan, kan manusia masih lagi pergi haji, kan manusia masih lagi datang berjemaah, kan kuliah-kuliah masih lagi berjalan, kan Islam tidak lagi fokus di dunia. Tapi istilah dalam hadis Nabi, maksudnya sunnah Nabi tadi akan mati. Kan setiap zaman sunnahnya akan mati, perlu dihidupkan. Setiap zaman sunnahnya akan mati, perlu dihidupkan. Jadi antara contoh yang paling zahir ini ialah kehadiran Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Maka Imam Ghazali hidup di zaman 450 Hijrah sehingga sampai 500 Hijrah. Zaman tersebut dengan zaman Nabi Muhammad ada 500 Hijrah. Maksudnya amat dekat dibanding dengan kita hari ini dan 1400. Kan di zaman Imam Ghazali tersebut dia kata sunnah Nabi tadi dah mati. Apabila sunnah Nabi tadi dah mati, maka Imam Ghazali menulis kitab. Maka Imam Ghazali salah seorang daripada Khalifah Rasulullah SAW. Maka dia menulis kitab yang amat masyhur yang diberi nama dengan Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya itu itulah maknanya. Ihya itu maknanya menghidupkan semula. Kan menghidupkan semula sunnah Nabi SAW. Jadi begitulah sunnah Nabi. Setiap 100 tahun, setiap 100 tahun, setiap 100 tahun dia akan naik dan turun, naik dan turun, hidup dan mati, hidup dan mati. Jadi Nabi berkata, apabila sunnahku mati, kan di satu keadaan, apabila sunnahku mati di sesuatu tempat, kan apabila sunnahku mati di sesuatu zaman, maka Allah Taala tidak akan rela. Allah Taala tidak akan biarkan keadaan tersebut berterusan. Jadi Allah Taala akan menghantar Khalifah Rasulullah SAW untuk menghidupkan semula sunnah tersebut. Maka itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah. Apakah sifat Khalifah Rasulullah tadi? Maka Rasulullah berkata, allazina yuhyuna sunnati, mereka yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunahan nas, dan dia akan mengajarkan kepada manusia. Jadi itu adalah sifat yang paling penting. Maksudnya Khalifah Rasulullah SAW di seluruh dunia. Maka kita kena mencari dan Khalifah tersebut. Sekiranya kita telah dikurniakan dengan Khalifah ini, kita berpegang dengan kuat-kuat. Dan sekiranya kita masih belum menjumpai, maka kita kena cari dan kita kena belajar untuk menghidupkan sunnah Rasulullah daripada diri kita. Bukan sunnah Rasulullah yang batin, yang berkaitan dengan hati dan roh manusia tadi.
Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nasr Asy-Syazali fil Ibanah, atau Ma'asar Al-Hasan bin Ali. Jadi mungkin setakat kita telah kita bincangkan hari ini tentang kefahaman tentang keperluan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesimpulan kita maklum bahawa rahmat Allah tadi berkaitan dengan 3 perkara. Pertama berkaitan dengan masa, seperti bulan Ramadan, seperti hari Jumaat, seperti malam Jumaat, seperti hari Arafah. Itu masa nisfu Sya'ban dan sebagainya. Itulah masa-masa yang rahmat turun yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Itu kedua yang berkaitan dengan tempat, seperti Makkah, Madinah, kubur-kubur Nabi-Nabi dan Rasul, dan kubur-kubur wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat rahmat turun. Dan yang ketiga yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah, rahmat Allah tadi turun secara berterusan ke atas khalifah-khalifah Rasulullah SAW. Jadi untuk kita dikurniakan dengan rahmat itu, kita kena cari yang 3 keadaan dari masa, tempat dan manusia tadi. Moga-moga kita dikurniakan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmat tadi kita dapat membaiki diri kita, dapat membersihkan diri kita untuk kita menjadi manusia yang baik, untuk kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dalam keadaan diri yang bersih, tidak mempunyai penyakit. Jadi mereka sepertinya kenapa kita mintakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada diri kita terhadap agama. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang tidak baik daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa